Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihil ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyyatihi was sahabati ajma'in wa ila tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasoma ila arwahi awliya wa syuhada wa siddiqina wa salihin. Wasoma ila arwahi masyaikhina wa ulama'ina. Wasoma ila arwahi jami'il mu'minina syai'un lillahi lahumul fatihah. Apa kita semua pakat baca Fatihah kali suara laka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi ufilli wa liwalidayya wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takunir rabi'a fatahlika aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah ilmu yang manfaat kepada kami semua ya Allah. Rabbi zidna ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang manfaat kepada kami semua ya Allah. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, mintalah Engkau selamatkan fak kami semua, jaga fak kami semua, jauh pada ilmu hak tak manfaat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana, Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu bagi Allah. Allah Ta'ala itu Tuhan dan Tuhan bagi sekali alam. Dan kita pakai ucap selawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ibu bapa dan kau semua, malam ni kita banyaklah bersyukur dan terima kasih kepada Allah yang mana Allah Ta'ala pilih kita. Kita boleh ngaji, kita boleh dengar pada malam ni. Jadi ibu bapa dan kau semua, malam ni kita nak mari belajar dan kita nak mari ngaji dan kita nak mari menuntut ilmu dan kita nak mari dengar Jadi kita nak sambung ni mengenai dengan dua belah perkara mesti kita kena tahu belum pada kita nak maya. Dua belah perkara hak sebut dalam kitab Munyatul Musalli. Kitab Musalli hak kita panggil karangan hak iaitu Al-Alimul Al-Allamah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah. Jadi tuan kitab Musalli yang sebut dalam kitab dia kata gini, maka barang siapa
yang berkah nak sembahyang. Siapa-siapa yang nak semaya, maka tak dapat tiada, yakni mesti daripada mengetahui, yakni wajib atas dia kena tahu. Orang-orang hak nak semaya tu dia kena tahu dan mengerjakan, dia kena buat 12 perkara. Dia kena buat 12 perkara. Bapa kita kena tahu 12 perkara ni? Bapa kita kena buat 12 perkara ni? Supaya sempurna sembahyangnya. Nak wis semaya kita sempurna. Jadi kita tu duduk maya sok modah. Ma dia duduk maya sok modah. Abah dia duduk maya sok modah. Kak dia pun duduk maya sok modah. Tapi semaya kita ni sempurna. Tak lagi. Tu masalah. Kita nak tahu kata kita semaya kena tak lagi. Kita nak tahu kata kita ni semaya sempurna tak lagi. Kita kena cek tengok. Bah kalau kita tak ada kuamru, kita tak ngaji, kita tak tahu, nak cek tak boleh. Supaya kita sakit dalam perut Kita sakit dalam perut ataupun kita sakit di tubuh. Nah, sakit dalam perut ke, kita tak tahu kata sakit jadi nyakit gapo. Sebab kita memang kuamru, kalau kita tanya bomo, kita tanya orang yang jadi doktor. Tanya bomo, kata bomo kita sakit sini. Sakit di dada. Sakit dada sakit supaya cocok bomo kata kot layon, bomo kata rok kapok. Bomo tahu sebab bomo ada ilmu. Bomo tahu kata tubuh demo tak sihat, ada nyakit ni. Ada rok kapok, ada kot layon, ada gotok, ada gani. Sebab gapo bomo tahu kata ada gapo dalam tubuh kita nyakit gapo, sebab bomo dia tahu ya ada kuamru. Begitu juga kita nak tahu kata kita semaya ni sebenar tak lagi. Kita semaya ni kena tak lagi, kita kena tahu. Kata semaya hak baik mana tu hak kena. Semaya baik mana hak tak kena. Apa fak kita semua ni, ma dia, abah dia, kak dia, hak duk dengar semua lah ni, kita pesa cek ke dak semaya kita, hak kita duk semaya sampai hari ni kena tak kena. Sebenar ke tak sebenar. Jadi ni ibu bapa, kalau 12 perkara ni kita yang meru, kalau 12 perkara ni kita tak buat lagi, mana kata kita semaya tu, kita tak ada buat wisbana lagi. Sebab tu malam ni Allah Ta'ala pilih kita. Malam ni Allah Ta'ala pilih kita, kita boleh dengar, kita boleh ngaji. Sebab apa? Sebab Tuhan nak kita semaya tu wisbana. Jadi 12 perkara kita kena tahu dan hak kita kena buat supaya sempurna sembahyangnya. Maka ana perkara dahulu daripada masuk kepada sembahyang. Nekara hak kita kena tahu, hak kita kena buat belum pada nak maya. Dan ana perkara kemudian daripada semaya. Kita buat lepas dan maya nekara, kita buat belum pada maya nekara. Pertama, 12 perkara tu gapo weh? Pertama, kita kena ada ilmu. Kalau kita nak semaya sempurna, kita kena ada kuamru, kita kena ada ilmu. Ilmu situ tu ulama kita bagi ada 3. Kalau kita nak semaya, kita semaya sempurna, kita kena tahu 3 perkara. Pertama, kita kena tahu hal semaya. Dalam semaya tu ada rukun dan dalam semaya tu ada sunat. Hak mana rukun, hak mana sunat kita kena tahu. Kalau sujud ni rukun, kita nak tahu. Kata sujud ni rukun. Kata baca Fatihah lemaya ni rukun. Kata rokok ni rukun. Kena tahu kata hak ni rukun, hak ni rukun. Kalau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Hak tu sunat. Kena tahu kata hak ni sunat, hak ni wajib. Kena tahu. Harukuh maya, ha sunat lemaya. Yang kedua pula kena tahu hak amil esmaya, rukun amil esmaya, benar sunat kita buat dalam amil esmaya. Yang ketiga kita kena tahu hak syaitan nak mari tipu kita dalam maya. Kita nak puangkan kita jauh pada syaitan. 3 perkara tu kita kena tahu. Jadi hak kita duk ngaji amil yak malam-malam mengenai dengan bab amil esmaya. Dalam bab hak amil esmaya tu, kita ngaji dah, kita royak dah baru ni. Kelebihan amil esmaya pun kita royak dah. Kelebihan amil esmaya kita royak dah. Hukum amil esmaya kita royak dah. Syarat nak wisah amil esmaya kita royak dah.
Tiga perkara hak kita royak. Ya ada semua hak sakut paut dengan hak ambil esmaya tu, rang dia tu. Hak kita nak tahu tu, milih semua. Tu baik milih. Milih. Nah, satu, kelebihan ambil esmaya. Yang kedua, hukum ambil esmaya. Yang ketiga, syarat nak wisah ambil esmaya. Yang keempat, rukun ambil esmaya. Yang kelima, benar hak sunat kita buat dalam ambil esmaya. Yang keenam, tepat hak sunat kita ambil esmaya. Yang ketujuh, benar hak makruh kita buat dalam ambil esmaya. Yang ke-8, benar hak wakwi esmaya kita jatuh. Yang ke-9, gapo kata ibadat amalan hak orang tak ada esmaya tu tak boleh buat. Milih semua hak kita nak tahu bab hasakut. Nah, bab ataupun hak sakut dengan ambil esmaya. Hak kita ngaji dah, kelebihan ambil esmaya kita ngaji dah. Nah, hak lepas mari ngaji dah. Hukum. Nah, hukum ambil esmaya pun kita ngaji dah. Lepas tu, syarat nak wisah ambil esmaya pun kita ngaji dah. Yang keempat hak kita duduk tengah-tengah ngaji, rukun ambil esmaya. Jadi malam ni kita nak sambung. Malam tu mekun kita ngaji dah rukun ambil esmaya dah. Rukun ambil esmaya ada nekara. Dah. Lepas tu mak dia, kak dia, abah dia, siapa-siapa hak masuk mari dah kita pakak tolong kod like kod share dah. Mak dia hak mana masuk mari dah. Mak dia, kak dia hak mana masuk mari dah kita pakak tolong kod like kod share. Ni ada lagi ni tak ada kod like kod share. Ya duk dengar saja ya. Kita pakak kod like kod share lah dulu insya-Allah. Dah, kita bakal kod like kod share boleh pahala nanti amun nak royak apa nak bahasa hak Ustaz Azhar. Dia niat nak share live Facebook ini kepada kawan dia. Dia niat saja, patut pahala. Walaupun lepas itu dia tak jadi share, sabit dah satu pahala. Dan bila dia pergi tekan butang share, dan bila dia berbuat dah, maka pahalanya ganda 10. Sebab apa? Sebab kaedah kita kalau nak niat nak buat baik, satu pahala. Niat nak buat jahat, tak ada dosa lagi. Dan bila buat, satu je dosa. Tapi kalau baik, bila buat, jadi 10. Dalam itu pun orang masuk neraka. Kemudahan ada. Kita tengok pegang telefon, handphone dan sebagainya. Kadang ada butang share, ke kuliah ke apa. Kata nak dapat pahala, dia share. Ping, jadi gitu. Ada orang dia tak mau share, tak mau benda tu ada di page je. Dia siap tengok. Tu ibu bapak dah agak semua nak ayat atau boleh pahala dah. Dah bukan saja saya hok duk ngajar ni boleh pahala. Bukan saja orang hok duduk dengar saja boleh pahala. Orang hok kod like kod share ni pun boleh pahala. Apa kalau kita kod like kod share, kita kod share boleh pahala 10. Tak se lagi tu tak tahu dah kata kita semua tu nak kepada gapo. Dah kalau kita nak kepada pahala hok kita wagi akhirat ni bekal kita wagi akhirat ni pahala tu. Nah kita bakal kod like kod share lah insya-Allah. Habis itu. Kita main ngaji rukun ambil esmaya ada ne. Nah, ada ne kara. Hak kita ngaji dah niat. Rukun ambil esmaya pertama niat kita ngaji habis dah malam. Yang kedua rukun ambil esmaya yang kedua iaitu basuh muka. Rukun ambil esmaya yang ketiga iaitu basuh tangan sampai di siku. 12 ludah, 12 tangan. Yang keempat, nah, rukun ambil esmaya yang keempat dengan molek. Rukun ambil esmaya yang keempat iaitu nah sapuh kepala ataupun sapuh rambut hak duduk lekit kepala. Sapuh kepala. Nah, ataupun kita sapuh. Nak. Sapuh kepala ni tak nanti semua kepala, sikit pun tak pedah. Sikit pun tak pedah. Ataupun kita nah basuh ataupun sapuh rambut hak duduk lekit kepala lah. Rambut tu dia kena duduk lekit kepala baru kita basuh tu sah. Nah, sorak rambut hak duduk lekit kepala tak apa dah. Kita ambil esmaya kita basuh sorak rambut je. Rambut tu duduk lekit kepala. Tak apa. Tu jadi nak kata rukun ambil esmaya yang keempat sapuh kepala. Sapuh kepala sama ada kepala tu ada rambut ataupun kepala licin pun tak ada gapo. Kita sapuh di kulit kepala kita tu. Lagu tu. Boleh faham tu dah. Tu habis itu. Lepas tu ibu bapa. Ni masalah rambut ni ke. Kalau ada benda hak menegah air tak wisapa di rambut tak boleh hugak tu. Kalau kita mani wajib gapo tu. Tak. Supaya ada mau bakar gapo, pengeta dak rambut ke gapo dah. Ya pakai ubat ya. Kalau ubat tu ya wak air tak serah di rambut ke. Mani wajib tak sah. Ya kena wisara air tu di rambut. Sebab mani wajib nak wisah mani wajib kena wirata air di seluruh anggota hak zahir.
Pas rambut masuk dalam anggota hak zahir. Pas kalau kita gidak rambut kita bakar 6 ya rambut apa nama okey. Lepas tu 6 ya rambut tu wa wi ai tak serah di rambut tak leh tu. Me amaya tak sah mani wajib tak sah. Sebab tu ibu bapa kita nak sujud kepada Allah ni kita kena wi bersih. Tak leh wi ada benda masuk capur. Tak leh wi ada ibu bapa. Hak tu kita kecek balik luar dah. Kita duk semaya, hati kita duduk ingat ko lain tu pun tak ada pahala mana dah. Nah, sebab apa? Sebab kita pergi duk capur dalam semaya tu benda lain pada Allah. Kita semaya, hati kita kena ingat ke Tuhan. Tapi masa kita tak semaya tak ingat Tuhan. Apa ni? Masa kita duduk kat lain ke? Masa kita tak semaya. Masa kita tak semaya ke, tak ingat kepada kereta, tak ingat kepada motor, tak ingat kepada kebun. Tapi piye kita kata Allahu Akbar, ingat lalu dah. Kereta kita, motor kita, duit hilang mana, jumpa dalam maya. Mari duk mikir ni nak ganggu syaitan tu mari. Kita ramai kata kalau kita boleh semaya dah syaitan tak tipu kita dah. Dah. Kita duk maya pun syaitan mari tipu kita lagi. Syaitan mari tipu kita lagi nak ayat dah. Sebab tu kita nak pakai jaga dah. Jadi rambut kita tu jangan biar ada benda yang menegah gak. Tak boleh biar ada. Nah, di rambut kita kalau kita mani mengangkat hadap besar. Kita mani mengangkat hadap hek, kita mani mengangkat hadap besar ke? Tak boleh biar ada benda yang menegah air di tempat anggota zahir. Kena weh habis. Kena weh habis. Nah, jadi nak ayat sini katanya kita ambil esmaya tu. Nah, rukun yang keempat sapuh kepala. Sapuh kepala. Nah, kena wi di kepala tu sikit tak apa dah. Wi ai kena di kepala kita sikit tak apa dah. Sah dah ambil amai kita. Tak nanti kita basuh kepala semua kepala. Nah, kita basuh sikit pun tak apa dah. Boleh faham dah. Habis itu. Itu rukun amai yang keempat, sapuh kepala ataupun sapuh sapuh rambut hak duduk alekit kepala. Sapu rambut, basuh rambut, hak duduk alekit kepala tak apa dah. Nah, dalam mazhab kita Syafi'i, rukun ambil amaya hak sapu kepala yang keempat ni ke, tak nanti kita sapu kepala semua. Kita sapu sikit pun masuk dalam kata sah dah. Adapun mazhab lain tu kena basuh fabi. Nak faham tak? Tak. Kena basuh fabi, hak tu mazhab lain. Hak kita duk ngaji ni hukum dalam bab dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, boleh faham situ. Habis, itu rukun yang keempat. Rukun yang kelima ambil esmaya iaitu basuh dua kaki. Basuh kaki. Nah, kaki belah kanan pun basuh, kaki belah kiri pun basuh. Lepas tu ibu apa? Kita basuh kaki ni ke, kita kena basuh semua. Bukan cucuk air saja ke depan. Nah, hak jadi masalah hari ni misalnya kaki ni. Misalnya ya, bukan mau nak ambil kaki ni tunjuk depan kelang gini. Misalnya ni kaki, gambar kata kaki ni kuku kita. Ada orang tu dia basuh kaki, dia ambil basuh kaki dia comot ke depan. Nampak tak? Dia ambil cetong, nah, lepas tu ambil air dalam kolah, gerung basuh ke depan. Kok tumit ni tak basah. Lepas tu ni kok celik jari kaki kita ni kena wi air juga ni, kena juga. Kena juga air ni. Kita kena rosak ni. Nah, wi sapa air di celah-celah ni. Rata ni kat tepi. Siapa di buku lali, ya ada buku mata ketel orang panggil sini ke? Nah, ada setengah orang panggil mata ketel, ada setengah orang panggil buku lali. Dah. Tapi nak molek kita ambil esmaya, kita basuh kaki, wi sapa kita basuh, wi sapa nak atas betih. Hak tu molek. Hak tu lebih pada hak wajib tu sunat tu molek kali. Dah kita basuh kok belakang apa ni kaki ni, kok belakang kok tumit ni, kok bawah kaki, kok tapak kaki, kok celah-celah kita kena ternyata kita kena air masuk semua tu. Baru ambil esmai kita sah. Jangan buat sekadar yiruh tak ada rosak, tak boleh. Nah takut air tak sapa. Moga duk selit-selit betul tu. Nah takut esmai kita tidak sah. Nah, tu di antara. Lepas tu ibu bapa dah kat semua. Kalau ada benda-benda hak menegah air sampai di kulit kaki pun tak boleh juga. Kita kena wear. Kita cek molek kaki kita. Takut ada cak ke, takut ada kau tacang ke. Nah, kita lipat kita putus. Kita pun pergi beli kau tacang.
kita pun tepek di lipas. Lepas tu, nah kau tacang hak duduk tepek di lipas tu, ia tak kering mana. Kita pergi pakai. Kau tacang tu mari kena di kulit kaki kita. Kita ambil air semaya tak boleh tu. Sebab apa? Sebab kau tacang dia menegah air. Waktu air tak serah di kulit kaki tu. Kita kena wear dulu kau tacang tu. Support juga kita duk cat rumah. Kita duk main cat rumah. Lepas dia orang besok asal kita wati. Kita ambil air semaya. Cat rumah tu pun yang menegah air tak sewi kena di kulit kaki. Kulit tangan. Kita kena buat cat tu. Ambil sabun kau ambil gapo. Konyok-konyok ambil minyak kau no. Nah buai-buai. Cat tu. We tak ada dulu. Baru kita ambil air semaya boleh. Supaya juga tahik kuku kaki. Orang kuku panjang, kaki dia kuku panjang tu kena cek molek. Ada setengah orang tu Allah ya hitam lenguk kuku dia hak ni tu. Tahi kuku penuh di kaki. Pada mu ambil air maya bekno. Air maya tu masuk ke dak. Nah, ke kulit ni bawah kuku ni. La haula wala quwata illa. Sebab tu kita kena cek molek. Allah Taala suruh ambil air maya ni ke Tuhan nak orang bersih sungguh hak mari sujud kepada Allah. Hari ni kita semaya, kita ambil air semaya tak kena. Kita ambil air semaya tak sempurna. Sebab tu, kita semaya yak keteng. Kita semaya tak molek. Sebab dia ambil air semaya kita buat main-main. Kalau kita ambil air semaya molek, semaya kita pun jadi sempurna. Nah Allah Rabbi Karim. Nah itu di antara nah. Habis itu. Boleh paharak tu. Kena buat. Jangan biar ada benda-benda hak menegak air sampai di kulit, nah di kaki kita. Itu rukun amil yang kelima. Rukun amil asmaya yang kena kepada tertib. Tertib ni nak kata Plato ataupun riang ramdap. Bahasa Sierra panggil riang ramdap. Amil asmaya ni kita kena riang ramdap. Kita kena riang ramdap. Mana tahu kita kena ambil asmaya tu kita kira gini bapak. Hak sunat kita tak kecek lagi. Nanti habis hak rukun kita nak kecek hak sunat. Kita nak kecek hak rukun ambil maya. Kita nak kecek hak wajib saja dulu. Rukun ambil asmaya ada ne. Kita nak kecek hak rukun dulu. Peherak ni. Ada ne. Satu niat. Niat kita. Yang dua basuh muka. Dengan molek. Rukun ambil yang kedua ni. Amun oyak rukun ambil hak wajib. Kita ambil asmaya, kita buat nekara ni pun asmaya kita sah dah. Ada dah asmaya di kita. Nah, yang pertama rukun amal yang pertama niat. Yang kedua, apa? Yang kedua basuh muka. Yang ketiga lepas dah kita basuh muka, kita basuh tangan sampai di siku. Ni, basuh tangan sampai di siku. Yang ketiga, sapu kepala. Sapu kepala. Yang keempat, basuh kaki. Tak? Ada? Nah, mulai. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang tiga apa? Basuh tangan sampai di siku. Yang keempat, sapu kepala. Yang kelima, basuh kaki. Yang keenam, tertib pelaturan. Yang keenam rukun amal yang keenam iaitu pelaturan, riang lamdap. Mana kata kita ambil asmaya tu kena riang lamdap. Mana riang lamdap? Kalau kita kira hak wajib, hak kita kena basuh dengan air tu pak tepak je. Kalau kita kira dalam ambil asmaya pak tepak je hak kita wajib kena basuh. Pertama muka, hak kita wajib kena basuh. Yang kedua tangan sampai di siku. Yang ketiga kepala. Yang keempat kaki. Nah, pak tepak ni ya hak kita wajib kena basuh dengan air. Dengan air semaya. Pak ni ya hak wajib. Hak wajib. Jadi dalam pak ni hak mana dulu? Basuh muka dulu. Lepas dia basuh muka baru basuh tangan sampai di siku. Sudah kita basuh tangan sampai di siku, kita sapu kepala. Lepas dia sapu kepala, kita basuh kaki. Kita kena buat lian lamdak baik tu. Kalau kita ambil asmaya, kita basuh kaki dulu. Mula-mula kita basuh kaki. Lepas dia tu kita basuh muka. Lepas dia tu kita sapu kepala. Lepas dia tu kita hari tu basuh tangan sampai di siku. Tak ada riang lamdak, asmaya kita tak sah. Walaupun kita basuh di semua anggota dah. Muka ni pun anggota ambil amaya. Tangan pun anggota ambil amaya. Kita basuh lah ke. Tapi kita tak turut tertib. Kita tak turut pelaturan.
maka air semai kita tak sah. Walaupun mengambil air mai membasuh muka tak basuh. Mengambil air mai membasuh kaki tak basuh. Mengambil air semai membasuh kepala tak basuh. Tapi membuat tak turut tertib. Membuat tak turut tertib, maka air semai mu tak sah. Sebab rukun ambil air mai kena turut tertib, kena turut pelaturan. Kena basuh muka dulu. Basuh muka sepenuh dah, kita basuh tangan. Sudah basuh tangan dah, kita sapu kepala. Sudah kita sapu kepala, kita basuh kaki. Tu orang panggil tertib rukun ambil air semaya hak yang kena. Faham tu? Faham? Ibu apa dah kau semua, patut amal nak royak so lagi. Gini. Gini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran hak ambil air semaya. Tuhan kata kan? Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu. Amo nak wima dia, abah dia semua hak dengar ni pehe ayat. Pehe ni. Rukun ambil esmaya nekara. Ibu apa dah kau semua? Masa Nabi SAW, Nabi kita duduk ngajar sahabat supaya kita duduk ngaji baik ni tak? Nabi kita ajar kepada sahabat supaya ngafak kita semua duduk ngaji baik ni. Rukun ambil esmaya ada ne. Dah. Patuh kita duk ngaji rukun ambil air ada ni ke hak ulama kita dia kira semua mari dah. Dia tengok situ, tengok sini, tengok dalam Quran, tengok dalam hadis semua, patuh beritahu wak kesimpulan. Wak kau serup mari kita kata rukun ambil air ada nekara. Mana weh ibu bapa dah kau semua dengar molek. Jadi gini, kita mari tengok ayat Quran dulu sikit. Ayat hak Tuhan sebut hak ambil esmaya dalam surah Al-Maidah ayat yang kena. Surah Al-Maidah ayat yang kena. Tuhan kata kan? Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsa'u biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi dalam ayat Tuhan kata, hei orang beriman. Ni Tuhan royak kepada fak kita, hei orang beriman. Apabila mu nak semaya, mu basuh muka. Tuhan royak, mula-mula sekali mu nak semaya, mu ambil air semaya. Pas cara ambil air semaya, Tuhan kata, mula-mula fagsilu wujuhakum, mu basuh muka mu, basuh muka. Basuh muka. Mula-mula Tuhan royak basuh muka dulu. Lepas tu wa aydiyakum ilal marafiq. Lepas ada mu basuh muka ke, lepas tu mu basuh pula tangan sampai di siku. Basuh tangan sampai di siku. Lepas tu lepas ada mu basuh tangan sampai di siku, wamsa'u biru'usikum. Mu sapu kepala. Sudah mu sapu kepala, wa arjulakum ilal ka'bai, mu basuh kaki. Sampai di buku lali. Jadi dalam ayat ni, Tuhan royak 4 ayat. 1 basuh muka, yang 2 basuh tangan sampai di siku, yang keempat sapu kepala, yang kelima yang keempat basuh kaki. 1 basuh muka, 2 basuh tangan, yang 3 sapu kepala, yang keempat basuh kaki. Jadi kalau kita tengok dalam ayat surah Al-Maidah ayat yang kena ni, nekar pak tepak ya. Patu ulama kita sebut hak kita duk ngaji mari rukun amil esmaya ada ne. Pas 2 lagi mik mana? Ibu apa dah kau semua 1. Nah, hak tu heroyak ni ke pak ya. Patu rukun amil esmaya hak 2 lagi tu satunya niat. Niat ni mik mana? Niat ni ambil dalam satu hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niyati. Nak panggil kata amalan tu kena niat. Nak panggil kata ambil semaya kena niat. Nak panggil katanya semaya kena niat. Nak panggil katanya puasa kena niat. Kalau kita kata kita semaya tapi kita tak niat semaya, tak jadi semaya. Mana katanya nak wisah wa amal ibadat kena niat. Ai semaya satu amal ibadat. Nak wisah ambil semaya kena niat. Maka ulama pun kira katanya ai semaya kena niat. Niat dalam ambil semaya satu rukun. Jadi 5 dah situ. Lepas tu rukun ambil semaya yang kena tertib ni mik mana? Tertib ni yang ambil di ayat Quran hak tu heroyak. Jadi kalau kita tengok ayat Quran hak tu heroyak, Tuhan sebut basuh muka dulu. Lepas ada basuh muka, Tuhan sebut pula basuh tangan sampai di siku. Lepas dia tu Tuhan sebut pula sapu kepala. Lepas pada tu Tuhan sebut pula basuh kaki. Jadi tu heroyak pun dengan tertib, dengan pelaturan, dengan riang lamdap.
Maka ulama kita pun royak atau rukun ambil esmaya kena turut hak Tuhan royak. Gapo? Rian lamdap. Mula-mula basuh muka, lepas dia tu basuh tangan, sampai di siku, lepas dia tu sapuh kepala, lepas dia tu basuh kaki sampai di buku lali. Nah, gitu. Jadi, nah, capuk gi capuk mari ada nekara. Tu dia. Oh, kita pun hobat ning. Kalau kita tak ngaji dah tahu. Tu dia nah. Allah Rabbi akan tengok. Nah, jadi kita boleh faham rukun ambil esmaya tu ada nekara. Pak kara hak kena setuh dengan air, hak kena basuh dengan air, dua kara lagi kering. Niat tu dalam hati dah niat dah. Kita niat ambil emaya ke sahaja aku ambil emaya. Bukan kita niat di mulut, niat dalam hati. Pas hati kita tu kena basuh dengan emaya tak? Tak. Jadi, rukun ambil emaya pertama niat ni benar kering, tak kena basuh dengan air semaya. Nah, lepas tu, nah, apa ni? Kalau basuh muka, rukun ambil yang kedua basuh muka. Basuh muka kena air, kena dengan air. Lepas tu ambil esmaya, rukun yang ketiga basuh tangan, kena air ke? Nah, rukun ambil esmaya yang keempat sapuh kepala, kena air ke? Rukun ambil esmaya yang kelima basuh kaki, kena air ke? Rukun ambil esmaya yang kena tertib pelaturan. Pelaturan kena basuh dengan air tak? Sebab itulah tua kita yang royak rukun ambil esmaya ada nekara. Ingatlah dua basah pak basah dua kering. Pak basah dua kering. Rukun ambil esmaya pak basah dua kering. Gapo pak basah? Muka mu basah kena air. Tangan mu basah kena air. Nah, apa ni kepala mu rambut mu basah kena air. Kaki mu basah kena air. Tu basah pak basah. Dua kering, niat mu kering, tertib mu kering. Tak kena setuh dengan air. Pak basah dua kering, back tu. Oh lah. Ni bagi tengaji kita faham lah hak orang tua kita duk royak rukun ambil esmaya pak basah dua kering tu. Bukan bid'ah. Nah, Allahu Rabbi ni hak orang tua nah royak gapo bid'ah mata. Ya tak leh. Nah, Allahu Rabbi akari. Itu di antara dah. Habis. Itu rukun ambil esmaya kita boleh faham. Nah, jadi kalau kita ambil esmaya bila-bila kita buat nekara ni, esmaya kita dah sah. Mana kata kalau kita buat nekara ni dalam ambil esmaya kita dah ada di kita. Hal tu kita ngaji bab rukun ambil esmaya. Nah, nekara tu ya. Patuh kita nak masuk bulan ni ke benda hak sunat kita nak buat dalam ambil esmaya. Masa kau kita duk ambil esmaya tu gapo ratik hak sunat kita buat. Kalau kita nak wis sempurna esmaya kita kena buat ratik benda hak sunat kita buat dalam ambil esmaya. Masa kita ambil esmaya tu sunat buat benda sunat ni. Benda sunat kita buat dalam ambil esmaya ada apa perkara, mari kita pakat belajar bersama-sama. Nah, kalau rukun ambil esmaya tu amal rasa-rata kita semua tu duduk tahu lah dah. Ni masalah benda hak sunat kita buat dalam ambil esmaya ni. Kita buat tak lagi. Kalau kita semua sungguh-sungguh nak ambil esmaya wis sempurna. Kita pun omong banyak dah. Kalau kita tak asing ngaji lagi, kalau kita tak asing nak dengar orang ngajar lagi, kalau kita tak asing nak beki esmaya kita jadi sempurna lagi, nak pergi buat pia mana? Abah dia, mak dia semua hak duk dengar ni. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita nak pergi buat pia mana? Ada masa lagi ke? Nah, takutnya tak ada dah. Sebab tu kita ngaji malam ni kita pakai buat amal lalu dah. Esmaya kita nah esmaya kita nak pakai baik kilaka. Nah faham tak? Habis itu dah. Ada apa perkara benda hak sunat kita buat dalam ambil esmaya, mari kita pakai ngaji bersama-sama. Dah. Pertama dengar molek. Ni benda hak sunat kita buat dalam ambil esmaya ni. Pertama, baca bismillah. Baca basmalah. Nah, sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ataupun bismillah saja. Masa kita ambil esmaya. Faham tak? Baca bismillah saja pun tak apa. Bismillah. Baru tu pun tak apa. Ataupun bismillahirrahmanirrahim. Habis lalu dah. Bismillahirrahmanirrahim pun tak ada gapo.
Nah, dalam hadis Nabi kata tawaddau bismillah. Hendaklah berwuduk kamu dengan bismillah. Mengambil air semaya tu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Baca. Nah, jadi kita tahu dah. Yang pertama sunat kita baca bismillah. Kurang-kurang. Bismillahirrahmanirrahim tu hak molek. Nah, mula-mula kita ambil air maya kita baca bismillah dulu. Ataupun bismillahirrahmanirrahim. Dan ada sebut dalam kitab sunat juga kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada sebut dalam kitab sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga. Makna katanya masa kita ambil esmaya tu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita ambil esmaya. Ada juga dalam kitab sebut sunat kita baca a'udzubillah dulu. Kalau misalnya kata ustaz, saya ni tak baca ni a'udzubillah, saya duk baca bismillah saja ya, pun tak ada gapo dah. Kalau lepas pada ni, kita ngaji dah malam ni. Lepas tu kita nak buat amal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim pun tak ada gapo. Boleh sebab ada sebut dalam kitab katanya boleh. Jadi kita boleh faham kata benar hak sunat kita buat dalam ambil esmaya pertamanya baca bismillah. Faham dah? Lepas tu kita sunat baca bismillah kau ambil esmaya tu masa mana? Kena tahu pula situ. Kita faham dah ni kata sunat kita baca bismillah weh masa kita ambil esmaya weh. Baca bismillah kau nak ambil esmaya tu sunat, bukan rukun. Rukun ambil esmaya nak kalau kita ngaji tu ya. Lain pada ni rukun tu sunat lah. Bukan kata baca bismillah wajib tak. Saat ni mung ambil esmaya baca bismillah tak? Tak. Kena ambil esmaya mula ke? Kena ambil esmaya mula ke? Bukan. Sebab rukun ambil esmaya ada net tu ya. Dah. Lepas tu baca bismillah ni sunat. Baca bismillah masa ke ambil esmaya tu sunat. Pas sunat kita baca bismillah ni masa mana? Kau kita ambil esmaya ketika mana? Dengar molek. Jadi dalam kitab ia sebut masa hak sunat kita baca bismillah. Kita ambil esmaya sunat kita baca bismillah. Baca bismillah tu masa mana? Masa kita basuh dua tangan. Ni tangan. Misalnya kita buka air peli, buka air peli. Kita pun nak ambil esmaya. Kita ambil esmaya mula-mula, kita basuh dua tangan sampai di pergelengnya dah. Kita basuh dua tangan sampai sini dah. Masa kita basuh tangan dua ni. Kalau sampai sini ni. Masa tu sunat kita baca bismillah. Berharap. Ataupun kalau kita ambil esmaya dalam kolah. Dalam kolah besar ke. Kita pun celup air. Celup tangan dalam air. Masa air tekuh di tangan kita mula-mula tu kita baca bismillahirrahmanirrahim ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Habis tu. Baca bismillah tu masa mana sunat? Masa ke air tekuh di tangan kita mula-mula. Kita ambil esmaya, kita basuh gapo mula-mula? Basuh tangan ni dulu ke? Kita ambil esmaya. Dah, basuh tangan dulu ke? Masa ke air tekuh di tangan ni lah kita baca bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Faham tu? Faham? Sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim masa kita ambil esmaya. Mula-mula kita basuh tangan, mula-mula air tekuh di tangan, kita baca bismillahirrahmanirrahim lalu dah. Lagu tu. Faham tu? Lepas tu, masalah. Kalau kita lupa. Misalnya kata, ni gini. Kita pernah kata, sunat kita baca bismillah. Mula-mula air tekuh di tangan dah. Pas kalau kita pergi lupa, tak baca bismillah. Kita buka peli, kita pun basuh tangan. Lupa baca bismillah dulu. Basuh tangan, komo. Masa keruduk komo tu, mari ingat. Kata, aku lupa baca bismillah saat ni ambil esmaya. Kalau kita duk ingat tu, tengah-tengah duduk komo. Faham tak?
Tengah-tengah duk komo. Maka dalam kitab kata sunat juga kita baca bismillah semasa kita ingat belum pada sudah ambil mayat. Kita duk ingat sunat kita ambil sunat kita baca bismillah masa ke basuh tangan. Pas kita lupa nak baca bismillah masa tu. Kita pun basuh tangan saja, tak baca bismillah, dak basuh tangan saja, lepas tu komo. Masa kau duduk tengah komo tu, mari ingat atalah aku lupa baca bismillah ni. Duduk tengah-tengah komo tu, nak baca bismillah tengah-tengah tu boleh ke tak? Ulama kata boleh. Sunat kita baca bismillah belum pada nak sudah ambil mayat. Nah. Kalau kita sudah ambil mayat dah, nah, mula-mula basuh tangan, tak baca bismillah. Tengah-tengah duduk ambil mayat, tak baca bismillah. Sudah ambil mayat siap dah. Basuh kaki, gapo semua siap dah. Baru ingat kata tak baca bismillah. Masuk ke basuh tangan mula-mula. Tak baca bismillah. Lepas pada kita ambil mayat dah, tak sunat dah kita baca bismillah. Tak sunat dah. Makna katanya, dua dah. Satu, kita sunat baca bismillah. Mula-mula kita basuh tangan. Sunat baca bismillah situ. Kalau lupa situ, lupa baca bismillah di basuh tangan, lepas tu kita duk tengah-tengah ambil mayat. Contoh misalnya atau kita duk komo, mari ingat atau kita lupa baca bismillah tadi. Mula-mula tu, kita duk tengah-tengah ambil mayat, kita boleh baca bismillah lagi. Kalau kita lupa baca bismillah di mula-mula, tengah-tengah ambil mayat pun tak ingat lagi. Sudah ambil mayat baru ingat kata, nah tak baca bismillah. Sudah ambil mayat nak baca bismillah, tak boleh dah. Tak sunat dah. Tu. Boleh faham tu? Dah. Tu. So, ya tak supa dengan gini. Ya tak supa dengan bak makan ibu bapak dia kau semua. Dah kalau bak makan ke? Bak makan ni. Kita makan nasi. Sunat kita baca bismillah juga. Bila tu? Mula-mula kita nak makan. Mula-mula kita nak bubuh nasi dalam mulut kita. Mula-mula kita nak bubuh nasi dalam mulut kita, ibu bapa dia kau semua, sunat kita baca bismillah. Faham tak? Kita mula-mula nak bubuh nasi dalam mulut kita, kita baca bismillah. Hak tu sunat kita buat lagu tu. Nasi mula-mula nak masuk dalam mulut kita sunat baca bismillah dulu. Tapi kita lupa. Misalnya kata kita ingat tak apalah tu. Misalnya kata lupa. Bon apa ayam musim, bon apa ikan kakak. Pakai basuh tangan, ambil makan lalu dah. Tak baca bismillah. Duk tengah-tengah makan tu mari ingat kata lah aku tak baca bismillah mula-mula saat ni. Sunat kita baca bismillah duk tengah-tengah. Duk tengah makan tu. Kalau kita baru kita aku lupa mula-mula nak makan saat ni, lupa baca bismillah. Duk tengah-tengah makan tu baca bismillah. Baca bismillah. Faham tak? Ataupun kita baca doa ni hak Nabi kita ajar. Bismillahi awwalahu wa akhirahu pun tak apa. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baca tu bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ingat tak faedah? Baca tu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Panak ya? Bismillah awwalahu wa akhirahu. Doa tu bismillah tu baca kau kita duk tengah-tengah makan. Kalau kita lupa nak baca bismillah di awal-awal. Kalau kita baca bismillah di awal-awal tak apa dah. Bagi kita nak makan nasi kita basuh tangan ke basuh dah. Ambil nasi nak ubah dalam mulut kita baca bismillahirrahmanirrahim makan. Tak apa dah. Ni kalau lupa. Lupa nak baca bismillah. Pakai ambil nasi ubah dalam mulut puak makan. Duk tengah-tengah makan tu mari ingat katalah aku lupa baca bismillah saat ni. Sunat kita baca bismillah lalu dah. Ataupun baca doa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baca hak tu. Tadi ya faham tak?
Pas kalau so lagi. Kalau kita saat ni tu teringat juga duk tengah-tengah makan. Duk makan, teringat kata kita lupa baca bismillah di mula-mula. Lepas tu sudah kita baca bismillah sudah kita makan. Nah, sudah makan dawa, makan namah 2 pinggir, 3 pinggir, air 2 3 4 gelas. Nah, sudah kita dawa siap. Begitu dawa tu baru ingat kata kita lupa baca bismillah mula-mula makan saat ni. Maka ulama kata sunat kita baca bismillah lepas pada makan dah. Ataupun baca doa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata kena, iza akala ahadukum. Nah, Nabi kata apabila makan esok ke kamu, falyazkurismallahi ta'ala, maka sebutlah nama Allah. Apabila mu nak makan, mu sebutlah nama Allah. Fa in nasiya, maka kalau mu lupa, maka jika mu lupa nak sebut nama Allah belum pada nak makan, mungkin makan lalu dah tak sebut nama Allah. Falyakul, maka katalah doa ni, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Boleh juga? Bismillahi awwalihi wa akhirihi pun boleh. Bismillahi awwalahu wa akhirahu pun boleh. Nak baris bawah awwalahu wa akhirahu pun boleh. Nak baris atas, nak awwalahu wa akhirahu pun boleh. Nak baris bawah bismillahi awwalihi wa akhirihi pun boleh. Perak tu. Kalau kita sudah makan dah, baru ingat kata kita lupa baca bismillah mula-mula makan, sudah kita makan dah pun sunat kita baca bismillah lagi. Ataupun baca doa Nabi kita aja, bismillahi awwalihi wa akhirihi, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi mana kata kalau bak makan ni kan you boleh 3. Satu di mula-mula makan, baca bismillah. Kalau lupa baca bismillah kau duduk tengah-tengah makan. Kalau kita duduk tengah-tengah makan, tak ingat lagi, lauk sedap doa, siapa lupa baca bismillah. Misalnya kata astaghfirullahalazim. Sudah kita makan, boleh lagi kita baca doa bismillahi awwalihi wa akhirihi. Ya tak serupa dengan ambil esmaya. Tak serupa dengan bak ambil esmaya. Bak ambil esmaya, sunat kita baca bismillah di mula-mula basuh tangan. Kalau kita lupa nak baca bismillah di mula-mula basuh tangan, kalau kita duduk ambil esmai, duduk basuh muka, duduk komo, masa tu kita ingat kata kita lupa baca bismillah. Kita mari baca bismillah, kalau duduk tengah-tengah ambil esmai pun boleh. Tapi kalau kita sudah ambil esmai dah, basuh kaki apa siap dah, mari ingat kata kita hak ni tu lupa nak baca bismillah tadi. Maka tak sunat dah kita baca bismillah kalau kita sudah ambil esmai dah. Kalau bak makan ni yang lain. Bak makan sunat kita baca bismillah di awal-awal. Kalau kita lupa di awal-awal baca bismillah, duduk tengah-tengah makan mari ingat kata kita tak baca bismillah lagi, kita sunat baca bismillah lalu dah. Kalau kita sudah makan, dawa ke apa siap lah kau dah, dawa sudah makan 3 pinggan dah, baru mari ingat kata kita lupa baca bismillah, sunat kita baca bismillah lepas dah kita makan dah pun. Ibu apa dah kau semua ingat molek kena baca bismillah apabila kita nak makan. Sebab apa? Sebab syaitan dia makan sekali dengan orang tak baca bismillah. Ingat molek? Orang makan gapa-gapa tak baca bismillah dulu, syaitan makan kali dengan dia. Syaitan makan kali dengan kita. Tahu tak kata fak kita semua, kalau kita kalau kita makan tak baca bismillah, syaitan makan kali dengan kita, syaitan dia makan bekas kita. Kita nak jamu syaitan ke? Kita nak jamu syaitan tak khabar. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia makan, dia tak baca bismillah. Nabi nampak ada syaitan duk makan kalinga dia. Syaitan duk makan kalinga sahabat tu. Bahawa sahabat tu duk makan-makan, lepas tu dia ingat kata dia lupa baca bismillah. Dia pun baca doa bismillahi awwalihi wa akhirihi. Syaitan hak duduk makan kalinga dia tu, jeluak mutah tu mula makan ni hak dia makan kalinga sahabat tu. Nabi suka. Kata syaitan tu jeluak tu mutah. Sebab dia baca doa bismillah, sebut nama Allah. Maka fak kita semua pun, walaupun doa bak makan pun, Allah Rabbi, jangan kita buat main-main. Perintahan doa-doa Nabi kita ajar dalam hidup tu kena ada.
Nah, kena ingat. Ni setengah-setengah orang awak tak ada pentingnya. Nah, duduk penting harga panama tak tahu lah. Nah, harga tu harga ni Allah penting sangat. Tapi sunnah Nabi SAW. Nah, baca doa belum pada nak makan. Baca doa lepas pada makan dan sebagainya. Tak saya nak ambil berarti. Walau kalau kita buat salah di sini, duduk jamu syaitan makan dah, kita tak khabar. Kalau sunnah Nabi hak halus-halus ni, nah, hak pentang-pentang ni kita tak boleh nak buat. Allah hak besar lagi tu kau payah. Kau payah kalau hak halus-halus tak boleh nak buat dah. Apa tu lagi hak besar. Nah, tu ni ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu. Habis itu tu di antara dah. Jadi kita boleh faham benar hak sunat kita buat dalam amil esmaya yang pertama iaitu baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca saat itu masa mana bismillah tu? Masa kita basuh dua tangan hak siapa di pergelangan. Nah, habis itu di antara dah habis. Lepas tu yang kedua, benar hak sunat kita buat dalam amil esmaya yang kedua. Yang pertama saat ni baca bismillah dah. Yang kedua basuh dua tangan sampai di pergelangan. Ni basuh tangan. Hak saat ni benar hak sunat kita buat dalam amil esmaya baca bismillah. Lepas tu baca bismillah masa kita basuh tangan sampai di sini. Benar hak sunat kita buat dalam amil esma yang kedua basuh tangan sampai sini. Kalau hak basuh tangan sampai di siku, hak tu rukun. Hak ni kita ambil esma ya basuh tangan hak sampai sini Hak mula-mula kita ambil esma kita basuh tangan sampai sini Nak royak kepada hak kita semua kata ambil esma ya basuh sampai sini dia sunat. Ya sunat ya. Kalau kita ambil esma ya tak basuh tangan hak sampai sini pun tak apa. Tapi nak molek, nak comel, kita ambil esmaya, ambil basuh tangan sampai di pergelangan panggil. Sampai di tempat kita pakai gel ni. Sampai di tempat kita pakai gelar ni. Tu sunat. Faham tak? Basuh tangan sampai di pergelangan orang panggil. Nah, basuh tangan hak belah kanan dan basuh tangan hak belah kiri. 3 kali. Masa kita basuh tangan sampai di pergelangan ni lah. Hak kata sunat kita baca bismillah. Saat ni kita ngaji di satunya baca bismillah tu sunat dalam amil esmaya. Yang kedua basuh tangan sampai di sini ni. Masuk dalam kata sunat juga. Masuk dalam kata sunat juga. Itu baru yang kedua. Rukun amil esmaya yang kedua tu. Lepas tu yang ketiga, yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada banyak lagi, ada belah-belah. Saya duk cedek ni nak royak semua ada 21 kara. Tapi kalau tengok dalam kitab tu banyak lagi. Saya nak royak benar hak sunat kita buat dalam amil esmaya ada 21 kara. 21 kara ni lain pada dengan hak rukun saat ni. Tak sakut dengan hak rukun saat ni. Rukun amil esmaya tu nekal hak saat ni tu suku. Hak ni benar hak sunat kita buat dalam amil esmaya. Hak saya duk tengok dalam kitab, hak saya cedek nak royak di fak kita semua ada 21 kara. Kita baru ngaji, kita baru ngaji berapa kara? Kita baru ngaji 2 kara. Satunya benar hak sunat kita buat dalam amil esmaya baca bismillah. Yang dua basuh tangan sampai pergelangan sampai sini. Yang 3, 4 sampai 21 kara tu ada gapo lagi? Insya-Allah kita kena sama malam esok pula. Ni pun buku nak asuk buku 60 dah. Kita nak buat siap nak tidur, nak gapo, nak ambil rang, nak bangun tahajud, nak bangun subuh gapo nama lagi. Takut kita hari tu bangun tengah tidur tengah malam, takut payah bangun tahajud, takut payah bangun subuh. Jadi kita jadi insya-Allah malam ni kita ambil masa buat lesuk muzakarah malam sekat ni dulu. Malam esok pun ada lagi. Dah malam esok kita ada ngajar pula. Ustaz nak lagi esok pula. Esok pula insya-Allah. Hak kita ngaji malam ni kita patibak dulu. Kita patibak hak kita ngaji malam ni. Malam esok kita sama pula.
Dan insya-Allah dah. Insya-Allah, dan saya berdoa dengan Allah Taala minta wifat kita semua ni umur panjang laka. Orang ngaji agama, orang niat ngaji agama tu hawi umur panjang. InsyaAllah kita bakal niat laka kata kita nak ngaji pula esok. Malam ni kita ngaji dah, nak pagi esok kita nak ngaji pula. Malam esok kita nak ngaji pula. InsyaAllah tu hawi umur panjang laka. Mak dia, abah dia, kak dia, abah dia, semua hadut dengar ni ke, Allah Ta'ala hawi umur panjang belaka. InsyaAllah Ta'ala, amin. Nah, itu di antara dia insya-Allah. Lepas tu mak dia, abah dia, siapa-siapa hak masuk mari dah bagak tolong kod like kod share dulu. Nanti kita dengan yang lam pun boleh. Kalau kita kod like kod share ke, kita nak masuk mari dalam rekan musakarah kita yang mudah. Tak kena cari dah. Setengah orang tu duk cari, tak jumpa. Hey, kita share masuk live feed kita, pagi esok kita pecek butir tu, hak kita share tu. Kita masuk live feed kita, ya ada tempat kita share dah. Kita pecek situ, ya nak pas dalam rekan kita lalu dah. Betul tak nak cari dah. Kita share masuk live feed kita dulu. InsyaAllah dah. Itulah di antara kita boleh ngaji pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung. Nah, pagi esok pula dan malam esok pula insyaAllah. Malam ni sekarang ni dulu, dan saya berdoa dengan Allah Ta'ala minta Allah Tuhan tambah rezeki kepada kita semua. Minta Allah Tuhan ampun dosa kita semua. Minta Allah Tuhan bagi ilmu yang berkat kepada kita semua. Minta Allah Tuhan bagi ilmu yang manfaat kepada kita semua. Dan minta Allah kita boleh ngaji semua sampai kita mati. Amin insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan minta Allah Ta'ala selamat kita semua. Jauh daripada bala. Dan ahli keluarga kita pun minta Allah jauh daripada bala belaka. Amin insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Malam ni sekarang ni dulu, kalau ada salah dan silap ke mana, saya mohon minta maaf juga. Akhir sekali dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمده